Okey, Assalamualaikum. Masalah saraf ataupun neuropati adalah masalah yang sering dialami oleh pesakit kanser, khususnya yang mendapat rawatan kemoterapi ya. Dan istilah perubatan yang digunakan untuk merujuk kepada masalah saraf ni kita panggil peripheral neuropathy ya. Ini adalah salah satu kesan sampingan yang boleh dialami oleh pesakit yang menerima berubat cytotoxic yang tertentu. Tak semua ubat-ubat anti kanser ini menyebabkan masalah saraf. Terdapat beberapa jenis lah yang menyebabkan masalah saraf. Sebab itu penting anda mendapat rawatan daripada pakar kanser yang tahu tentang jenis-jenis ubat dan bagaimana mengurangkan kesan sampingan terhadap saraf. Dan kesan saraf ni, masalah saraf ni dia berbagai. Kadang-kadang bila anda berjalan tu anda merasa macam anda susah nak berjalan dan sering kali tertinggal kasut dan masa nak buka butang baju pun kadang-kadang sukar, tangan anda tu rasa macam susah, deria rasa tu terganggu, kadang anda terasa macam menyucuk, macam terbakar, pedih, macam-macam perasaan disebabkan oleh saraf tu. Kadang anda nak menulis pun susah, dan nak mengutip duit siling kadang susah sebabkan oleh masalah saraf. Bila sampai peringkat ini anda dianggap mengalami masalah yang agak serius dan gejala-gejala yang dikaitkan dengan masalah saraf ni adalah perasaan, adalah macam rasa sensation terbakar dan pedih pada kulit kaki dan tangan. Selalunya dia berlaku pada bahagian ujung kaki dan kulit kaki dan tangan pada bahagian kulit. Dia jarang melibatkan otot, jadi kekuatan otot anda masih kekal, cuma masalah perasaan, masalah deria rasa yang mengganggu, tapi itu cukup menekankan. Ada juga pesakit yang mengalami masalah dengan keseimbangan badan, dan dia rasa macam nak jatuh, dia tak boleh nak jalan dengan betul, sebab itu pun dibantu sebab saraf kita penting untuk keseimbangan. Dan ada juga yang sampai peringkat otot dia menjadi kecil, kesukaran untuk menelan. Kadang-kadang masalah saraf juga menyebabkan sembelit dan lain-lain lagi, kerana kita tahu saraf ni dia membekal banyak organ-organ dan dia penting untuk banyak fungsi organ-organ. Tak semua pesakit akan mengalami masalah ni, tetapi masalah saraf ni dia boleh berlaku bila pesakit menerima ubat cytotoxic, contohnya seperti oxaliplatin, cisplatin, vincristine, vinblastine dan lain-lain lah. Dan masalah saraf ni dikatakan berlaku mengikut dos yang diberikan. Lagi tinggi dos tu dia akan menyebabkan kesan yang lebih serius. Dan punca bagaimana ubat-ubat anti kanser menyebabkan kerosakan saraf ni ada tidak tahu, oleh saya belum tahu lagi. Dan terdapat juga golongan-golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat masalah saraf ni apabila mendapat rawatan kemoterapi. Contohnya pesakit yang memang ada sakit saraf diakibat daripada kencing manis, diabetes. Dan satu kajian menunjukkan bahawa kadar kejadian kerosakan saraf ni selepas rawatan paclitaxel sejenis ubat anti kanser, kadar pesakit yang mengalami diabetes 75% daripada mereka mendapat masalah saraf berbanding dengan 48% saja yang tidak mengalami masalah diabetes. Jadi rawatan untuk masalah saraf ni memang agak sukar kerana kita tak tahu punca sebenarnya. Tapi banyak banyak jenis ubat-ubat yang telah dicuba, tapi tidak ada satu pun yang betul-betul berkesan lah. Tidak ada satu jenis ubat yang standard untuk merawat masalah sakit saraf ni. Ada ubat-ubat tertentu yang boleh mengurangkan gejala dia, tapi tidak boleh menyembuhkan sepenuhnya. Dan tahap masalah saraf ni dia ada dikategorikan mengikut beratnya masalah saraf tu. Kalau dia ada peringkat 1, grade 1, grade 2, 3 dan 4 lah. Grade 1 tu dia sikit-sikit saja, dia tak mengganggu kehidupan. Grade 3 dan 4 tu dia mengganggu kehidupan. Contohnya kalau dah sampai tertinggal kasut, tak boleh nak pakai baju dan sebagainya, itu dah anggap grade yang serius. Kadang-kadang apa yang perlu dilakukan adalah pakar kanser perlu menurunkan dos ubat anti kanser ataupun mungkin terpaksa berhenti dan ditukarkan dengan ubat-ubat lain yang kurang kesan kepada saraf. Jadi apakah tip-tip yang boleh dilakukan untuk mengurangkan gejala saraf ni? Ada beberapa lah yang boleh anda cuba. Contoh seperti kalau anda dah kesan anda masalah saraf ni menyebabkan anda rasa lebih serius apabila terkena bahan panas ataupun sejuk, cuba elakkan dan jangan pakai pakaian terlalu ketat.
Jangan minum alkohol, kerana alkohol akan menyebabkan masalah saraf itu bertambah berat. Dan jika anda mengalami diabetes, kencing manis, pastikan ia dikawal dengan baik. Dan jika gejala saraf ni berlaku pada bahagian tangan, berhati-hati apabila menggunakan pisau, gunting dan barang-barang tajam, ia boleh membahayakan anda. Dan kemudian lindungi tangan anda dengan memakai sarung tangan apabila mencuci ataupun bekerja di luar rumah dan melakukan pembaikan dan sebagainya lah. Pelihara kaki anda, perhatikan kaki anda sekali setiap hari. Kalau ada luka, kadang anda tak perasan luka sebab mungkin kebas, jadi anda boleh terluka akibat tercucuk duri dan sebagainya. Dan pastikan anda pakai kasut selalu lah bila berjalan di luar rumah. Dan apabila di dalam rumah tu, kau boleh modify sikit tempat-tempat anda berjalan, seperti dalam bilik air dan sebagainya, supaya anda tidak terjatuh. Jadi kena ada macam alat pemegang, ataupun anda boleh menggunakan tongkat untuk mencegah daripada jatuh. Dan masalah saraf juga menyebabkan anda sembelit, jadi anda boleh mendapat nasihat doktor ataupun mendapat ubat-ubat pelawas untuk memudahkan anda buang air besar, minum air banyak, makan buah untuk mengurangkan masalah sembelit. Dan kalau masalah saraf ni kekal, anda juga mungkin boleh dirujuk kepada terapis, contohnya kepada occupational therapist, OT. So, mereka mungkin boleh membantu, memberi nasihat dan tunjuk ajar bagaimana nak menjalani hidup yang normal walaupun dengan anda mengalami masalah saraf ni. Itu adalah di antara beberapa tip-tip yang anda boleh lakukan untuk mengurangkan gejala masalah saraf akibat rawatan kanser. Sekian, terima kasih.